membolot kebanyakan projek kerajaan dengan berjaya memasuki tender atau sebut harga di seluruh negara yang dianggarkan bernilai sehingga RM3.8 bilion dengan operasi bermula sejak tahun 2014 lagi. Ini adalah realiti cara mengumpul kekayaan luar biasa secara haram yang berlaku di Malaysia, dan pada 5 April 2021, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM telah berjaya memberkas ketua sindiket Cartel Project Tender yang bergelar Datuk bersama 6 lagi individu lain. Kemewahan yang ditunjukkan oleh Datuk yang merupakan ketua sindiket ini sangat luar biasa. Selain dari memiliki nilai hartanah dan wang tunai jutaan ringgit, suspek juga memiliki beberapa kereta mewah, sebuah kapal mewah dan 2 buah helikopter. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana kartel tender projek haram beroperasi di Malaysia. Teruskan menonton. Modus operandi. Ketua sindiket yang berusia 47 tahun itu mengawal lebih 150 buah syarikat yang berfungsi untuk memasuki tender atau sebut harga di kementerian dan agensi yang terlibat. Beratus individu dilantik sebagai pengarah syarikat palsu dan dibayar gaji serta komisen antara RM5,000 hingga 8,000 sebulan dengan menggunakan maklumat peribadi mereka. Mereka juga memalsukan kelayakan akademik dan sijil-sijil profesional bagi kegunaan syarikat. Sindiket tender ini menumpukan banyak projek penyelenggaraan fasiliti dan projek pembangunan oleh kerajaan. Penyata kewangan syarikat juga dipalsukan untuk membolehkan syarikat memasuki proses bidaan sebut harga projek. Tambahan lagi, aktiviti ini juga didalangi oleh pejabat awam yang menjadi orang dalam untuk mendapat maklumat berhubung spesifikasi, harga shilling, harga jabatan, jumlah penyertaan, kelayakan syarikat dan masa sesuai untuk menghantar borang tender serta sebut harga. Taktik mengepung harga iaitu dengan menyertai sesuatu tender menggunakan sejumlah besar syarikat yang berada bawah kawalan ketua sindiket. Ini akan membolehkan salah satu syarikat palsu ini akhirnya berjaya memenangi sebuah harga tersebut. Syarikat-syarikat terbabit akan memasuki tender mengikut harga yang berbeza berdasarkan harga shilling yang ditetapkan. Beratus syarikat palsu ini akan digunakan secara bergilir-gilir untuk memasuki tender di kementerian dan agensi kerajaan. Setakat ini, sindiket ini telah memonopoli tender daripada beberapa kementerian dan agensi kerajaan di seluruh negara dengan nilai projek sebanyak RM3.8 bilion sejak tahun 2014. Penangkapan. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM telah berjaya menumpaskan satu sindiket kartel projek tender haram dengan penahanan 7 individu termasuk seorang ketua sindiket pada tengah malam Ahad 4 April 2021. Kesemua mereka ditahan di pusat operasi sindiket dan ketika serbuan dilakukan, hampir kesemua ahli sindiket sedang mengisi beberapa borang tender. SPRM juga turut membuat serbuan dan menyumpai sejumlah wang tunai bernilai RM3.5 juta di rumah ketua sindiket iaitu ahli perniagaan yang berumur 47 tahun. Pelbagai kenderaan mewah bernilai sehingga RM15.7 juta serta hartanah seperti banglo, rumah kedai dan pejabat bernilai RM29 juta disita. Sebanyak 644 akaun individu dan syarikat yang dianggarkan bernilai RM100 juta turut dibekukan. Kemudian pada 6 April, berita juga melaporkan seorang pegawai kanan kerajaan yang bertugas sebagai juru ukur bahan grade 48 iaitu lelaki berusia 38 tahun ditahan reman selama 7 hari kerana dipercayai terlibat dalam kerja penyediaan Bill of Quantity BQ bagi projek yang ditawarkan. Suspek dipercayai menerima rasuah dengan membocorkan maklumat berhubung spesifikasi projek kepada ketua sindiket. Ia bertujuan memudahkan penyediaan dokumen tender untuk berjaya diterima. Suspek menerima rasuah RM300,000 bagi maklumat yang disalurkan kepada ketua sindiket dan telah menerima 4 kali bayaran dianggarkan RM1.2 juta. Kesimpulannya, sindiket seperti ini amat perlu dibantras dari berleluasa di Malaysia. Penguatkuasa perlu sentiasa peka dengan setiap maklumat yang diperolehi dan menyiasat dengan telus. Namun, bagi kami, apa yang lebih merungsingkan adalah rasuah di kalangan pejabat awam. Ia nampaknya tidak ada jalan penghujung untuk mengawal aktiviti ini kerana kita sering mendengar jenayah yang berlaku kebanyakannya mempunyai orang dalam. Penjenayah tetap dengan jenayahnya, tetapi pejabat awam yang merosakkan negara ini perlu diberi pengajaran sewajarnya. Sejujurnya, Malaysia tidak akan dapat mencapai tahap negara maju dengan mentaliti masyarakat yang mementingkan diri tanpa mempedulikan cara kerja yang penuh integriti dan profesional. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.